Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan kelas Quran kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma shrah sudurana fi hifdzil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, melimpah kurnia kasih sayang Allah pada petang ini dapat sama-sama kita dipertemukan ya buat kali yang berikutnya. Dan alhamdulillah, mungkin ibu-ibu semua tengok saya hari ni jalan laju kan. Sihat sebenarnya seminggu selepas saya berdahan tu kan saya dah buat kelas. Lepas tu saya program. Minggu lepas 3 program saya pergi di MITS Bagan Dalam, kemudian di SMK Serendang dan juga Sam Merawang. Dia Sam Merawang. 3 program lah. Tidur kat sana. Ya, alhamdulillah. Semalam hari Ahad tu baru balik. Demam sikit lah, sakit kepala. Alhamdulillah, hari ni kembali. Semalam suara saya tak ada, hilang. Suara saya serak, hilang suara, tak boleh buat live ngaji. Alhamdulillah, malam tadi kuliah dekat Surau Darul Aman, suara saya dah kembali balik lah. Darul Amin terkeliru. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung perkongsian hukum tajwid. Sebelum tu seperti biasalah, saya akan bertanya apa-apa soalan. Kita nasyid dulu, masing-masing nak pegang lah lagu Khalidu bil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid, isnain, salasa. Khalidu bil Qurani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qurani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalam Rabbina hidayatuna. Ata'u Jibrilu ala rasulina. Kalam Rabbina hidayatuna. Ata'u Jibrilu ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di
dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Alhamdulillah. Seronoknya dapat kembali suara saya balik ya. Malam tadi saya ajar jemaah sana, saya baca taranum sikit lah. Dia kata, Ustaz, lepas ni kelas kita taranum je Ustaz. Boleh. Dia seronok. Sebab apa? Yalah, Allah Ta'ala bagi kurnia nikmat dapat suara ni satu perkara yang saya kena manfaatkan sungguh-sungguh ya, insya-Allah, untuk kita beri manfaat kepada ummah. Jadi ibu mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita sambung hukum tajwid yang berikutnya, hari ini mad wajib mutasil. Jadi kita nak test dulu ya. Kita nak test dulu mad asli dan juga mad alif lisukun yang telah pun kita pelajari. Ingat lagi tak kakak? InsyaAllah. Okey, mad asli. Mad asli ada berapa dia punya cara? Nak kenal dia dulu, berapa kaedah? Ada tulis tak? Ke dah ingat dah Ustaz? Cumanya nak keluarkan ni tak keluar. Okey, secara asasnya mad asli ni apa? Alif wawiyah yang tidak berbaris. Itu je sebenarnya. Okey, alif wawiyah tak berbaris. Itu yang paling basic. Yang nombor 2, nombor 3 tu itu tambahan. Dia special case lah. Yang asasnya adalah alif wawiyah tak berbaris. Baik. Kemudian untuk mad alif lisukun. Mad alif lisukun ni apa pula? Alif wawiyah yang tidak berbaris juga, diapit dengan 2 huruf yang berbaris sebelum dan selepasnya. Lepas tu berada di hujung ayat ataupun kerana diwakafkan. Saya ulang balik untuk mad alif lisukun. Alif wawiyah yang tidak berbaris, diapit dengan 2 huruf sebelum dan selepasnya berbaris, berada di hujung ayat ataupun kerana diwakafkan. Itu takrif mudah lah, kita nak ingat. Okey, boleh Baik, kita nak test dulu. Masing-masing buat Al-Quran kan. Kalau test ni berjaya, kita baru masuk hukum baru. Kalau tak, kita masih lagi tepat nama lah. Okey. Sebabnya saya nak biar betul-betul kita dapat hukum tu, ingat betul-betul, baru masuk hukum berikutnya. Baik, boleh buka Quran buku surat 10. Suratul Baqarah surat 10. Cuba cari ayat yang ke-63. Muka surat 10 ayat yang ke-63. Wa il akhadna mitsaqakum.
Cuba bantu saya, berapakah mad asli yang ada kat situ dan berapa mad alif disukun yang ada kat situ. Boleh kira satu-satu. Muka surat 10 ayat 63. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Okey, bantu saya mak asli ada berapa, mad alif disukun ada berapa. Ibu kat belakang seorang-seorang okey ke? Ke nak join sekali satu tim? Tak apa. Kot apa tak nak kawan ke? Oh, okey, baik. Okey, kita sekarang sedang buat live nanti kalau kawan-kawan yang tak dapat hadir hari ni, nanti live tersebut kita kongsikan lah. Jadi tak tertinggal kelas. Okey, ada yang dah dapat? Berapa? 8 9 10. Habis. Macam mana nak sambung hukum baru ni? Cuba cek betul-betul. 9. Okey, ada 8, ada 9, ada 10. Okey, cuba cek sekali lagi betul-betul. Satu-satu, tenang-tenang. Syaratnya adalah ada wawu ya tak ada baris. Itu je, simple. Nak bincang sama-sama dengan kawan pun boleh, tak ada masalah. Kalau rasa-rasa macam tak puas hati, kenapa dapat 10 ni? Tengok kawan sebelah, kira sama-sama. Sepuluh pula. Sudah. 10, 9, 8. Okey, tak apa. Tak apa, saya bagi peluang sekali lagi. Kira satu-satu. Yang belakang macam mana? Over. Boleh? Sebelum ni ada yang tanya saya, Ustaz, Quran boleh contek ke? Boleh. Quran boleh contek. Guna pensel lah. Nanti boleh padam balik. Dia tak menjadi kesalahan kalau untuk belajar. Kalau contek buat muka harimau ke tak boleh. Maksud contek letak tajuk ke. Bilakan 1, 2. Kelas baru start, dah kena buat aktiviti kan. Baru nak relax. Okey, mana nak jawab? Okey, berapa? 8. Okey. Kumpulan depan 10. Belakang 10. Sini 9. Kumpulan tepi ni 8. Hujung 10. Sini 10 juga. Okey, majoriti jawab 10. Ada yang 9, ada yang 8. Okey, masing-masing pertahankan jawapan masing-masing, kita tengok. Okey, mari kita cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat surah Al-Baqarah, muka surat 10 ayat 63. Wa idh akhadna, ada mitsaqakum, ada. Okey.
Okey, dah 3 dah Wa rafa'na alif 4. Fawqakumut tura. Ada? Okey, waw Ada 5 dah. Khudhu ma. Ada? 6. Waw. Atainakum. Na. A tu? Ha? Tak ada? Tak ada baris? Ada hamzah sebelumnya. Okey, bagus. Biquwwatin wadhkuru. Ru 8. Ma 9. Fihi ya 10. La'allakum tattaqun. 7 ma'arif disukun. Okey, yang jawab 9 tertinggal kat mana? Mana jawab 9 tadi? Sini. Ha? Kat mana? Tu. Kalau berhenti, nah. Kalau sambung, nah. Tu mak asli lah. Oh, tu tinggal situ lah. Poin yang jawab 8 tinggal kat mana? Ha? Dekat tur juga. Lagi? Dekat na aku. Tak jumpa dah. Okey, so yang jawab 10 tahniah saya ucapkan. Okey, oleh kerana masih lagi ada kumpulan yang tak dapat jawab full penuh, kita kena bagi satu soalan lagi. Boleh satu soalan lagi. Biar betul-betul kita mahir. Sebabnya nanti kita masuk mak wajib campur 3-3 pula. Mak asli, mak alif sukun, mak wajib. Maksudnya kita tak tinggalkan. Sebab tu kita kena betul-betul mahir mak asli dengan mak alif sukun. Okey, boleh Baik, kita buka muka surat sekejap Mana yang susah? Semua senang-senang Pendek Boleh Muka surat 25. Muka surat 25, baris yang bawah sekali, ayat 169. Surat 25 ayat 169. Innama ya'murukum bisu. Okey, sama juga mak asli ada berapa, mak alif sukun ada berapa. Saya kira soalan kali ini agak mudah sikit lah. Berhati-hati jangan sampai tertinggal. Tapi kalau salah tak ada masalah. Itu proses kita belajar. Muka surat 25 ayat 169. Innama ya'murukum. Dah ada yang nak utarakan jawapan? Okey, kemudian depan 5. 5 Okey, sini 5 juga. Lagi? Sini 6. Confirm 6. Cek balik. Fine, okay, 5 Okey, terima kasih. Pegang 5. Okey, ujung 5 juga. Belakang 5. Ada satu kumpulan yang lain ni. Tak apa, saya bagi peluang. Cek balik. Alam. Allah kan termasuk dekat Allah tak ada.
Tak ada. 5. Confirm ke 6? 5 ke 6? Saya masuk Allah tadi tu. Oh, masalah tu. Okey, so 5 Baik, kita cek sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'murukum, ada? Ma, 1. Bisu'i wal fahsya'i, ada? Wa antakulu, ku dengan lu, ala Allah, ada? Ma la ta'lamun, ma'adil sukun. Alhamdulillah. So akhirnya semua dapat jawapan yang sama. Maka kita dah lulus untuk masuk stage ataupun peringkat yang berikutnya. Okey, iaitu sambungan hukum mad wajib muttasil. Okey, tahniah diucapkan. Kalau tak lepas lagi, kita bagi lagi soalan. Okey, baik. Buku surat 35. Buku mudahnya belajar ilmu tajwid ni, ya, pada muka surat 35. Mad wajib muttasil. Bukan Al-Quran ya, buku nota tu. Buku nota tu buku surat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ialah mad yang berlaku apabila huruf mad alif, waw, ya. Kalau perasan mak asli alif waw ya, mak alif sukun alif waw ya, mak wajib pun alif waw ya. Sebenarnya hukum tajwid. Alif waw ya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah, perkataan atau kalimah. Boleh. Kemudian bawah tu pula, kadar panjangnya ketika wasal. Wasal tu sambung lah, ialah 4 atau 5 harakat. Dan ketika wakaf berhenti ialah 4, 5 atau 6 harakat. Okey, ini takrifan yang dibagi. Okey, untuk takrifan saya pula dia pendek lagi sikit. Ni panjang kan. Saya punya pendek sikit. Boleh tulis nota tambahan nota tambahan, iaitu mawajib mutasil ni ialah alif waw ya yang berombak. Alif waw ya yang berombak bertemu huruf hamzah dalam satu kalimah. Itu saja. Wajib mutasil ialah alif waw ya yang berombak bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Okey, itu saja. Mesti ada yang tanya, Ustaz, takrif yang dalam buku ni lain ke? Tak, sama. Cumanya dalam buku ni dia panjang, dia ikut skema. Tapi saya punya takrif ni yang paling mudah dan senang ingat. Lepas ni mak wajib mutasil apa? Ada waw yang berombak. Ada ombak. Apa yang ombaknya? Jom kita tengok. Contoh pertama dalam kotak tu, alif. Idza jaa nasrullah. Cuba tengok pada kalimah jaa. Kat situ ada alif berombak bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Sama tak dengan takrif saya bagi?
Senang je. Lebih mudah InsyaAllah mudah nak dekat terus. Kita tengok pula contoh yang kedua, huruf waw. Wa yakshifu su'a. Baik, kat sini sama juga, waw yang berombak bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Boleh? Baik, kita tengok pula contoh ketiga, huruf ya. Waji'a yawma'idh. Berhenti kat sini. Maka kat sini sama juga, huruf ya berombak bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Boleh? Itu dia punya takrifan dia. So lepas ni kalau rasa takut-takut, kalau orang tanya mak wajib mutasil tu apa, betul cakap alif waw ya berombak dalam satu kalimah. Settle. Terus masuk dalam kepala. Boleh? Baik. Dah habis dah baca. Sikit itu je. Hukum tajwid sebenarnya mudah. Habis ya? Ya. Empat lima. Okey, baik, terima kasih soalan yang menarik. Dalam contoh tu dibagi tu. Okey, dikata kat sini kadar panjangnya ketika wasal, sambung. Maksudnya contoh yang pertama tu huruf alif. Idza jaa nasrullah. So jaa tu 45 harakat. Okey. Kemudian ini ketika wasal, ketika sambung. Waktu ketika waqaf pula contoh kedua. Wa yakshifu su'. Itu ketika waqaf. Boleh baca 4, 5, 6. So untuk kadar panjang ni selalu menjadi kekeliruan. Belajar dekat sini ustaz tu cakap 4, 5, 6. Kat sini belajar 4, 5. Mana satu sebenarnya ustaz? Okey, formulanya mudah je. Kalau ada simbol ombak, dia mesti panjangnya 4 dan ke atas. Sama ada 4, 5 atau 6, itu je. Kalau ustaz tu cakap 4, 5, betul lah tu. Kalau dia cakap 4, 5, 6, betul juga. Maksudnya dia tidak menjadi kesalahan. Yang pastinya 4 dan ke atas. 3 tak boleh, 2 tak boleh, 1 tak boleh. Panjangnya mesti 4 dan ke atas. Okey, boleh ya? Baik. So untuk kadar panjang selesai. Jadi sebab dulu saya pun sama juga. Waktu belajar dulu sekolah rendah belajar 45, sekolah menengah belajar 46, universiti belajar 4, 5, 6, apa ni? Tanya ustaz jawab benda samalah. Ustaz kata yang berkaitan dengan mat ni, yang ada ombak tu 4 dan ke atas. So tak payah pening-pening. Kalau lepas ni ustaz tu kata 45 betul, 4, 5, 6 pun betul, 4, 6 pun betul. So tidak menjadi kesalahan lah untuk perbezaan. Kalau tiba-tiba dia cakap 3 harakat, itu memang kita kena bantah. Itu salah. Itu bukan kaedah dia. Okey. Baik. Terjawab okey. Baca Fatihah. Okey. Dia makruh lah. Ini okey, terima kasih soalan yang menarik itu. Cara bacaan. Contoh ibu kita tanya tadi, kalau bacaan kita sekejap 4 harakat, sekejap 5, sekejap 6, bacaan kita tu jadi cacat merubah. Contoh saya ambil surah Fatihah. Ayat pertama kita baca panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Panjang kan? Ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik
boleh datangkan berdosa, makruh, kerana kita tidak menjaga cara bacaan tu. Dan kita belajar sebelum ni, cara bacaan tu ada tartil, ada hadar. Kalau memang nak baca laju, baca laju. Kalau yang jadi imam baca macam tu, mesti makmum kat belakang ni kenapa imam ni? Sakit perut dah. Sekejap slow, sekejap lambat. Tak boleh kecuali ada hal yang mendesak. Contohnya imam tu baca slow tiba-tiba dengar baby nangis kat belakang. Ada baby menangis, imam tu kena lajukan bacaan. Dia tak boleh lambat-lambat lagi. Makruh jadinya. Sebab tu yang jadi imam tu kena cepat. Ibu-ibu pun ada cucu, ada anak masih kecil-kecil dulu kalau sembahyang tu mesti laju. Sebabnya baby kita takut. Saya pun sedang mengalaminya lah. Ada anak kecil. Kalau sembahyang kat rumah tu, ada masa kita lambat baca, ada masa kita laju. Kalau dia tiba-tiba nangis tu kat buai tu, kena cepatlah, takut dia jatuh apa. Macam tu. Dia keadaan mendesak. Kalau biasa-biasa tak ada apa-apa, kena ikut dia punya cara tata silanya lah. Okey, tertib bacaan dia. Baik, ada soalan lagi? Okey, mesti ada tanya, Ustaz, itu je ke mak wajib? Itu je. Biarlah ngaji hari ni. Okey, tapi walaupun setakat itu saja, kita akan cuba rukai dalam soalan-soalan yang akan saya bagi sebentar lagi. Okey, dia akan ada persoalan-persoalan yang akan terjadi bila kita cuba hurai soalan tajwid untuk mad wajib mutasil. Dah bersedia dah? Okey. Cuba buka surah Al-Baqarah, muka surat yang ketiga. Ayat yang ke-6. Cari mak wajib mutasil sahaja dulu. Muka surat ketiga, ayat yang ke-6. Berapa mak wajib mutasil? Hukum mak asli dengan mak arif nanti dulu, simpan dulu. Cari mak wajib mutasil sahaja. Cuba cari. Apa? Enegro CG. Okey, ada satu je Okey, ada satu sahaja. Kat mana tu? Sawaun. Kat sini apa bertemu apa? Alif berombak, berjumpa dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Senang Okey. Okey. Itu yang pertama. Kita cuba cari pula. Dia makin lama makin susah sikit. Okey. Soalan kedua, cuba cari juga pada ayat ke-17. Muka surat sebelahnya tu, muka surat 4. Muka surat 4 ayat 17. Atas sekali. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ada berapa mad jaiz munfasil? Mak wajib mutasil. Silap. Saya pasti mesti akan ada perbezaan pandangan. Satu, kedua, ketiga. Dah. Okey, kumpulan tengah. Satu, kedua. Satu, dua. Ada dua geng dah. Satu, kedua. Okey, satu. Tapi ada juga yang kata dua. Dua ke satu? Baik. Dua. Okey, tak apa. Lagi? Seterusnya. Satu. Puan belakang. Satu. Kumpulan tengah belakang. Satu, kedua. Satu. Betul.
Okey, mula tepi 1, belakang 2, hujung 2. Okey, so ada 2 geng lah. Satu cakap 2, satu cakap 1. Okey, kita tengok siapa yang betul untuk soalan kedua. Okey, tadi saya dah sebut awal-awal, walaupun mak wajib mutasil dah habis belajar, tapi ada konflik yang kita kena selesaikan. Ada permasalahan yang kita perlu selesaikan. Baik, yang pertama kat mana? Kalau yang jawab 2, falamma. Falamma tu saya yang pertama. Falamma tu. Okey. Yang kedua kat mana? Dha'at. Okey, baik. So yang kata 1 dekat mana? Dekat dha'at sahaja. Kalau yang jawab 2, falamma juga masuk. Okey, so jawapan sebenarnya 1 je. Bukan 2. Kenapa? Okey. Okey, cuba kita bacakan takrif mak wajib mutasil. Alif wawiyah yang berombak bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Hujung tu satu kalimah. Kalau kita tengok falamma, alif tu satu kalimah dah. Kemudian hamzah tu dekat kalimah lain. Adha'at. Itu jadi hukum lain lah. Dia bukan mak wajib. Nanti kita belajar pula hukum seterusnya akan datang. Jadi macam tu. Faham sekali lagi kita ulang ya. Kalau falamma kenapa tak jadi? Sebabnya huruf mad dan hamzah tu berada dalam 2 kalimah. Falamma alif berombak kalimah lain, hamzah pada kalimah lain. Falamma adha'at. Macam tu. Okey, so jawapannya ada 1 je. Adha'at. Kenapa adha'at betul? Adha'a tu satu kalimah. Dha'a alif berombak berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah. Baik, ni baru soalan kedua. Dah pening-pening lah Okey, baik. Kita bagi soalan berikutnya. Kita bagi soalan seterusnya. Cuba buka muka surat 6. Muka surat yang ke-6. Ayat 31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Cuba cari ada berapa mad wajib mutasil. Tuan-puan nak tengok secara live pun boleh join sekali kalau nak jawab soalan. Saya pasti agak keliru sikit, tapi tak apa, kita bagi peluang untuk nama ibu-ibu semua cuba cari. Kalau rasa terkeliru, ingat balik takrif dia. Alif wawiyah berombak bertemu huruf hamzah dalam satu kalimah. Dah selesai? Siapa nak jawab dulu? Sebelah mana? Apa, jangan takut, salah tu biasa. Kalau sentiasa betul tu tak main ngaji dah. Tukar tempat saya. Boleh? Ibu belakang. 4. Terima kasih. Ada 4 1, 2, 3, 4.
Okey, kumpulan tengah 4. Sini 4 ke 3? Ha? Ke 5? 5. Okey, bincang balik. Nanti bagi keputusan. Okey, kumpulan tepi ni 5. 5 Terima kasih. Belakang 3. Okey. Belakang 5. Hujung 5 ke 4? 4. Okey, so jawapan kali ni banyak jawapan 3, 4, 5. Sini belum tadi? 4. Okey, 3, 4, 5 Okey, kita tengok siapa yang betul soalan yang saya berikan kali ni. Nak cari lagi? Saya bagi last lah, last pilihan. Cuba cari sekali lagi. Cuba confirmkan betul-betul 3 ke 4 ke 5 ke 6? Ya. Nanti dapat jawapan terus. Nanti kita terangkan. Nanti saya terangkan. Sebab tu tadi saya kata soalan kita makin lama makin susah. Walaupun daripada awal tadi macam senang ini Mat Datuk Hamzah, tapi bila praktikalnya dia jadi lain. Oh, 3 pula? 4? Tak tahu. Okey, baik. So jawapan kita berkisar dengan 3, 4, 5 jugalah. Tak ada yang jawab lebih daripada tu. Baik, kita semak sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat ke 30, 31. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Ada? 1. Asma'a. Thumma aradahum 'ala al-malaikah. Ada? Malaikah. 2. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Ada? Kau ada? Asma' lagi? Lagi? La'i. Masuk ke semua? In kuntum sadiqin. So ada berapa semua? Okey, yang pertama asma'i, yang kedua al-malaikat, yang ketiga bi asma'i, yang keempat ha'u. Huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Dia ada satu kalimah lah tu. Dia dalam satu kalimah juga. Kemudian la'i, satu kalimah juga. Huruf mat bertemu hamzah masih dalam satu kalimah juga. So ada 5. Okey, kemudian tadi ada yang tanya, Ustaz, huruf hamzah tu kalau duduk kat atas ke kat bawah ke kat tepi? Tak kira. Dia kalau tumpang atas huruf lain pun, tapi kalau dia punya formula dia sama, tetap mat wajib mutasil juga. Ada masa huruf hamzah tu sorang-sorang, ada masa dia duduk atas huruf lain, kira juga masuk. Sebab tu kita bagi soalan demi soalan untuk kita bagi faham. Boleh Siapa jawab 5 tadi, kumpulan mana? Okey, hujung. Okey, tanya. Tak apa yang apa belum betul lagi, boleh cuba lagi, InsyaAllah. Jangan bertuas, try lagi. Baik, stage yang keempat. Stage ketiga dah susah, agak-agak stage keempat lagi susah ke? Kita nantikan soalan berikutnya.
Baik, soalan seterusnya, cuba tengok muka surat yang sama, ayat ke-33. Qala ya Adamu. Saya pasti untuk soalan keempat ni rasa lagi pening ya. Tapi tak apa, kita belajar insya-Allah. Kau pernah tengok secara live petang ni pun boleh try kalau nak jawab muka surat 6 ayat ke-33. Alif waw ya yang berombak bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Tapi tak semudah takrif dia. Ayat ni punya soalan je pening-pening sikit. Dia yang boleh jawab berapa? Belah mana nak jawab dulu? Tiga. Okey, kumpulan tengah jawab 3. Kumpulan lain 5. Wow. 2. Belakang? Tengah? Berapa? Dah jawab dah? Berapa? 3. Baik. Sini, hujung. Berapa? 3. Sini. 3 juga. Hujung. 3. Okey, majoriti jawab 3. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 2. Kita tengok siapa yang terkena kali ni. Dah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Adamu. Ada? Ya Adamu. 1. Okey. Ambihum bi asma'ihim. Ada? Okey. Falamma anba'ahum. Tak ada. Bi asma. Ada ke tak ada? Ada. Mak wajib ke mak jais ni? Kita belajar mak wajib ke mak jais? Cari mak wajib dulu Bi asma'ihim. Ada? Qala alam aqul lakum inni a'lam. Ada? Ada? Tak ada. Ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey, baik. Yang jawab online ni dia kata 3. Puan Nurizan cakap 3. Okey, so tadi ada cakap 5, 3 dan 2. Kita tengok sama-sama. Yang pertama adalah bi asma'ihim. Itu yang pertama. Yang kedua bi asma'ihim. 2 sahaja. Alhamdulillah. Seorang-seorang yang boleh jawab kena tanya ni. Apa nama macam mana boleh jawab 2. Okey, kenapa salah? Okey. Qala ya Adam. Kat situ sebenarnya 2 kalimah Ya Adam. Wahai Adam. Ya Adam. Berkatalah Allah berfirman, wahai Adam. 2 kalimah. Kena tahu maksud juga. Ya Adam. Wahai Adam.
Kemudian falamma amba'ahum tu bukan juga falamma tu dengan amba'ahum dua kalimah. Inni a'lamu pun dua kalimah. So jawapannya ada dua sahaja. Okey, bi asma'ihim ada dua tempat. Okey, tak semestinya jawapan seorang-seorang belum tentu betul. Dan ramai-ramai belum tentu salah. Okey, tanya. Okey, ya. Okey, yang pertama itulah apa nama tadi, kita kena tahu kedudukan dia lah, sama ada hamzah tu ada dalam kalimah lain atau kalimah yang sama. Kemudian yang kedua, kena tahu maksud juga. Macam mana tahu maksud? Kalau boleh ada ada Quran tafsir. Dia Quran tafsir. Cumanya kalau mak wajib dengan majais, dia punya panjang dia sama 456 juga. So dia tak ada masalah sangat. Cumanya kalau soalan tajuk, kalau ditanya macam ni, kena tengoklah. Kalau lebih baik ada tafsir. Macam tu. Boleh. Okey, baik. Kita bagi soalan seterusnya. Bateri saya pun tinggal 9, tinggal 8. Tak tahu sempat habis tadi. Okey, baik. Kita tengok soalan. Kita bagi senang sikit lah, bagi tenang-tenang sikit. Surah Ali Imran. Okey, Surah Ali Imran, muka surat 52. Okey, surat 52 ayat 16. Atas sekali, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Cuba cari mawajib mutasil ada berapa. Muka surat 52 ayat 16. Okey. Dah? Berapa? Ayat 16. Tak ada. Oh, tak ada. Sini. Ada? Okey, kejap. Tengah. Ada ke tak ada? Saya bagi peluang lagi. Tengah hujung. Tak ada. Sini. Tak ada. Tak ada. Hujung. Tak ada. Tak ada ke ada ni? Yang online pun cakap ada satu. Ada ke tak ada ni? Satu pula. Jangan terikut orang kita ikut kita punya kefahaman masing-masing. Tengok balik. Okey, ada ke tak ada sebenarnya ni? Satu. Confirm tak menyesal Yang jawab tak ada ni confirm tak ada ke? Ke ada? Habis dah ragu-ragu masing-masing. Ada ke tak ada? Satu. Okey, baik, terima kasih. Okey, yang kekal jawab tak ada, kekalkan. Yang jawab satu, kekalkan jawab satu. Kita tengok sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا. Ada tak? Rabbana satu kalimah, innana satu kalimah, amanna satu kalimah.
So ada ke tak? Tak ada lah. Sebabnya Rabbana alif tu satu kalimah, tu masuk kalimah lain. Innana tu kalimah lain, manna tu kalimah lain. So tak ada. Tak faham? Okey, saya jelaskan balik Okey. Ta'rif untuk mewajibkan alif waw ya yang berombak bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Cuba kita tengok Rabbana. Alif berombak. Alif berombak nak jumpa dengan hamzah. Tapi hamzahnya dalam rumah lain. So dah salah dah. Kemudian innana pula. Innana alif berombak juga. Nak jumpa dengan hamzah. Hamzah kalimah lain juga. So tak jadilah mak wajib muttasil. Boleh faham? Jelas So ada ke tak? Tak ada Okey, tak apa. Boleh cuba lagi. Baik, cuba cari ayat bawah sekali. Ayat 22. Ustaz kata suruh cari mak wajib. Ayat tu tak ada mak wajib pula. Okey, kali ni cuba cari pula ayat 22. Ayat 22, mana mak wajib muttasil? Okey, pembelah tengah jawab satu. Lagi? Ada? Satu. Confirm Sini kau satu. Baik, hujung satu. Sini hujung satu. Satu juga Ni kalau ada jawab dua pelik Sebabnya ayat 22 ni satu tempat je yang ada ombak, tempat lain tak ada. Okey, baik. Jawapannya betul Satu. Ulaika. Ini satu kalimah lah. Buat pertama kalinya semua betul semua kumpulan betul. Alhamdulillah. Ulaika. Ada satu sahaja. Okey, baik. Okey lagi tak ni? Boleh lagi Okey, kita pergi soalan seterusnya. Ada 5% lagi. InsyaAllah kot satu soalan lagi. Satu soalan lagi. Ya, saya tengok. Kita bagi soalan mudah. Tak ada soalan mudah pula. Semua jadi susah. Macam mana? Sekejap saya cari lagi. Sekejap boleh tarik nafas dulu tenang-tenang. Okey, kita tengok sama-sama muka surat muka surat 144. 144. Ini soalan terakhir lah. Saya mengharapkan semua betul semua lah. Okey. Ayat dia panjang sikit, tapi hukum dia tak banyak pun. Muka surat 144 surah Al-An'am pada ayat ke-130. Muka surat 144 surah Al-An'am ayat 130. Ya ma'syarul jinni wal ins sampai habis. Cari mat wajib mutasil sahaja. Okey, sebelum cari tu jangan lupa takrif dia. Apa dia takrif dia? Alif waw ya yang berombak bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Cuba cari. Ayat 130.
Kita punya live ni ada 4% lagi. Ada berapa mat wajib mutasil? Okey, berapa? 1. Okey, kumpulan tengah sentiasa jawab awal ya. Okey, 1. Belakang 1. 1. 1 juga. Wah, confirm ke 1 ni? Ayat dia panjang ni. Tak nak tukar pendirian ya. Confirm eh? Okey, kalau macam tu kat mana? Liqa'a. Okey, yang tengok online boleh kata 1 juga. Okey, liqa'a. Huruf alif berombak bertemu huruf hamzah dalam satu kalimah. Dekat ala anfusina tu tak jadi ke? Dua kalimah. Ala anfusihim bawah sekali tu. Baris 2 terakhir. Ala anfusihim 2 kalimah juga. Okey, alhamdulillah. Tahniah ibu-ibu semua dapat jawab soalan. Jadi yang live kita terpaksa tutup kan. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi next class. Untuk yang live ni tinggal 2%. Allah jatuh. Okey, kita jumpa lagi nanti.